Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadika as-salihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita sama-sama dapat berkumpul lagi. Kita nak bicara sedikit dalam kitab Safinatul Najah ni, sambung pula perbahasan yang kita bicara minggu lepas, iaitu pada pasal yang ke-31 pada muka surat 21 muka surat 21 agak tengah tu. Pasal ni nak ceritanya tentang tasydid dalam tahiyat. Dalam tahiyat yang kita dah baca ni ada beberapa kalimah-kalimah, ada beberapa huruf yang ada tanda sabdu. Yang sabdu yang mana wajib kita raihkan, kita kena baca biar betul. Kerana sabdu ni sebuah boleh cerita ni, dianya ibarat daripada dua huruf yang sama. Jadi kalaulah kita tak baca sabdu, seolah-olah kita telah tinggal satu huruf daripada huruf-huruf tasyahud. Bila kata begitu, menyebabkan bacaan tasyahud kita tidak sah lah. Bacaan tasyahud kita tidak sah betul tadi. Dia kata musannif rahimahullahu ta'ala, faslun tashdidatut tasyahudi 21 khamsun fi akmalih wa 16 fi aqallih. Bermula segala tasydid pada tasyahud itu. Tasydid tasyahud, yakni segala tasydid pada tasyahud itu 21. Ada 21 tempat yang mana kita kena baca dalam tasyahud kita ni ada tasydid, iaitu ada sabdu. 5 tambahan pada yang sempurna dan 16 pada sekurang-kurang. Kemudian ni ayat ada 5 tempat yang merupakan tambahan bacaan pada yang sempurna dan 16 tempat pada sekurang-kurang tasyahud. Tasyahud ni ada 2 bacaan. Ada bacaan yang paling kurang, ada bacaan yang paling comel. Yang kita nak baca semua tu ialah bacaan yang sempurna. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah bacaan yang sempurna. Dia ada satu lagi bacaan yang sekurang-kurang. Orang panggil nak sah baca tasyahud, ada kurang-kurang dia. Jadi pada 16 tempat, waktu pada kurang-kurang, yang sempurna yang hamba baca tadi ada 21 tempat. Hamba malah nak baca lah kurang tu lagu mana, sebab kita biasa baca yang sempurna ni. Jadi sebab apa kita kena baca comel ni? Kerana ada suatu hadis riwayat Ibnu Abbas, sepupu Nabi radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas dia cerita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ajar kepada para sahabat baca tasyahud sebagaimana Nabi ajar kepada para sahabat baca surah dalam Quran. Nak kata pentingnya pembacaan dalam tasyahud ni, rukun-rukun qauli, rukun-rukun perkataan dalam sembahyang,
Maka para sahabat dia belajar dengan Nabi sebagaimana dia belajar baca Quran. Ibn Abbas riwayat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna as-surah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar tasyahud kepada kami, yakni para sahabat, sebagaimana baginda mengajar kepada kami surah daripada surah Quran. Besarnya cara kita nak baca tasyahud ni. Jangan kita ambil mudah lah. Kita ni biasa ambil mudah lah baca tasyahud ni kan. Kira boleh baca pula. Kalau nak terus cek seseorang tu, banyak benda tu kan. Banyak benda yang orang panggil silap, leceh sikitnya kadang-kadang yang menyebabkan tak sah baca tasyahud ni. Dalam riwayat tadi Nabi bersabda, fa yaqulu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Siapalah habis baca yang aku baca tadi. Hadis ni diriwayat oleh Imam Muslim. Maka ulama-ulama fiqh kita berdasarkan hadis tadi, mereka mengambil hukum, istinbat hukum bahawa wajib bagi seseorang yang nak sembahyang, dia kena baca tasyahud secara sempurna, kena raikan tasyahud, kena raikan tasydid sabdu yang ada dalam bacaan tahiyyat. Jadi di sini dia katanya lagu mana? At-tahiyyatu 'ala at-ta'i wal ya, al-mubarakatus shalawatu 'ala as-sad, at-tayyibatu 'ala at-ta'i wal ya, lillahi 'ala lamil jalalah, assalamu 'ala as-sin, 'alaika ayyuhan nabiyyu 'ala al-ya wan nun wal ya, wa rahmatullahi 'ala lamil jalalah, wa barakatuhu, assalamu 'ala sin, 'alaina wa 'ala ibadillahi 'ala lamil jalalah, as-salihina 'ala as-sad, ashhadu an la ilaha 'ala lamil alif, illallahu 'ala lamil alif wa lamil jalalah, wa ashhadu anna 'ala nun muhammadar rasulullah 'ala mimi muhammad wa 'ala ra wa 'ala lamil jalalah. Itu bahasa Arab. Bahasa Melayu ni kita baca at-tahiyyatu di atas ta. Ta pada tahiyyat tu kena baca at-ta. Dia bukan tahiyyah, dia bukan tahiyyi tu. Dia kena at-tahiyyatu. Yang keduanya dan di atas ya. Tadi ta lepas tu ada ya juga. At-tahiyyat, dua tempat. Tempat yang ketiga, as-salawatul macam mana? Al-mubarakatus salawatu. Atas sa tu, as-salawatu. At-tayyibatu di atas ta. At-tayyibah, kena baca at-tayyibatu. Kita kena tekan sikit bacaan dia. Dan juga di atas ya, at-tayyibah. Dua tempat situ. Lillahi di atas la, huruf la, lillahi ada tanda situ kan. Kemudian assalamu di atas sin, kena baca assalamu, bukan salam. Tak boleh. Jadi kita kena baca assalamu. Alaika ayyuhan nabiyyu. Sini ada tiga, iaitu pada ya, ayyuha, situ satu tempat. Kemudian an-nabi, anna yang kedua, dan yang ke-10nya di atas ya, an-nabiyyu. Kemudian yang ke-11 pula, wa rahmatullahi di atas lam pada kalimah Allah, wa barakatuhu, assalamu di atas sin balik, alaina wa ala ibadillahi, lam di atas pada kalimah Allah, as-salihina di atas huruf sad, kita kena baca tekan juga, asyhadu alla ilaha di atas huruf la, Allah kena baca Allah, illallah di atas la ni, illa, dan di atas lam pada kalimah Allah, illallah, wa asyhadu anna di atas huruf nun, muhammadar rasulullah di atas huruf min, muhammadar rasulullah, ra tadi, muhammadar rasulullah di atas la pada kalimah Allah. Di sini ada 16 tempat dalam kalimah-kalimah tahiyyat yang wajib kita baca tasyahud. Dan baca tasydid. Dalam kitab Kasyifatus Sajah dia ceritakan bahawa disebut dalam khabar ketika mana Nabi SAW berada di hadrat Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita tahu kan, Nabi ada suatu kisah pada bulan Rajab bahawa Nabi ni dibawa daripada kota Makkah kepada kota Baitul Maqdis yang kita namakan peristiwa Isra. Kemudian Nabi dibawa
daripada Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntaha yang dinamakan sebagai Mi'raj. Jadi pada kisah Isra dan Mi'raj ada suatu kisah yang berlaku, iaitu apabila Nabi mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala at-tahiyyatul mubarakatus salawatu lillah. Nabi ucap kalimah ni, at-tahiyyatul mubarakatus salawatu lillah. Segala kepuji-pujian dan juga keberkatan dan selawat yang terbaik itu bagi Allah Ta'ala. Terjemahannya lebih kurang gitu. Maka bila mana Nabi ucap itu, Allah Subhanahu wa taala balah balik firman-Nya dengan kata Allah Subhanahu wa taala, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalnya ialah kalimah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah balah perkataan Nabi tadi. Maka Allah Taala kata apa? Assalamu alayka. Salam sejahtera ke atas engkau wahai Muhammad, ayyuhan nabiyyu, yang mana engkau adalah seorang nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmat Allah dan juga keberkatan Allah diutuskan kepada engkau. Maksudnya ada munajah daripada Allah dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana ada satu orang panggil munajat antara Allah dan juga Nabi, maka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin juga supaya umat-umat dia yang soleh ni mendapat anugerah yang makam yang tinggi sebagaimana Nabi dapat tadi. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera ke atas kami semua dan seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Nabi puji Allah. Kemudian Allah Ta'ala balah balik pujian tadi kepada Nabi. Nabi bukan seronok dia seorang saja, Nabi teringat ke umat. Maka Nabi kata gapo, Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Maka pada peristiwa tadi, bila para makhluk mendengar kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bermunajat dengan Allah pada bacaan tasyahud tadi, maka seluruh penduduk langit dan bumi berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bila makhluk dengar Nabi bermunajat dengan Allah tadi, maka seluruh makhluk mengucapkan, sesungguhnya aku naik saksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Nak kata besarnya peristiwa yang berlaku pada Isra dan Mi'raj, maka Allah Ta'ala hikayatkan benda tadi dibawa ke dalam semaya kita. Jadi bila mana kita baca tasyahud tadi tu, kita kena bayar gitu, rasa besarnya peristiwa apa yang dimunajatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibalas pujian tadi oleh Allah, kemudian Nabi puji pula kepada seluruh kaum hamba-hambanya yang soleh. Dan apabila mendengar oleh kata-kata tadi, maka seluruh makhluk, tak kira lah yang ada di langit dan juga bumi, pada ketika itu bila ia dengar, maka mengucap orang panggil syahadah, iaitu bernaik saksi bahawa tidak ada Tuhan yang selayak untuk kita sembah melainkan Allah Ta'ala saja, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Jadi situ ada sir pada bacaan tasyahud. Habislah pada fasal yang ke-31. Kita sambung pula pada fasal yang ke-32, iaitu dia nak cerita tentang tasydid yang ada pada kalimah selawat. Tadi kalimah tasyahud, tak habis lagi tu tasyahud akhir kita tambah pula selepas tu, iaitu kita kena berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kata rukun qauli, maka kita kena baca dengan kena comel, kena ikut bacaan yang kena ada makhraj. Maka sini dia nak cerita dalam selawat Nabi pun ada tasydid juga. Maka dia kata faslun, tasydidatu aqallis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un. Bermula sekurang-kurang tasydid ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 4. Ada 4 tempat dalam kalimah selawat kepada Nabi yang kita nak baca pada tasyahud akhir tu, yang wajib kita kena baca tasydid. Gapo dia? Dia kata Allahumma
'alal lam wal mim. Salli 'alal lam 'ala Muhammadin 'alal mim. Yang ini bacaan pertamanya baca Allahumma pada kalimah ataupun huruf lam yang kita mesti kalau baca kena baca tasydid Allahumma. Dan di atas huruf mim tu Allahumma dua tempat. Atas lam dalam solli, nah solli kena baca solli, dia tak boleh solli saja, solli. Dan tempat yang keempatnya ialah ala Muhammadin, iaitu pada mim Muhammadin. Nah, situ. Kemudian sambung pula aqallus salam. Sekurang-kurang kita ucap salam assalamualaikum kan. Assalamualaikum. Itu adalah sekurang-kurang ucap salam. Kita cerita dulu kan. Paling kurang kita nak ucap salam bila dalam sembahyang, nak tubik dari sembahyang itu kita ucap assalamualaikum padalah. Jadi pada kalimah tadi assalamualaikum, dia kata ada wa aqallus salami assalamualaikum ala sin. Ada satu tempat iaitu assalam. Bermula sekurang-kurang memberi salam assalamualaikum. Tasydid assalam di atas huruf sin. Mudah je lah baca dia. Baik. Habislah semaya bila mana kita ucap salam. Cumanya sunat. Selepas kita baca tasyahud akhir, kita membaca doa sebelum kita memberi yang salam. Yang paling afdalnya kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala jauhkan kita daripada azab dan juga fitnah. Kerana ini disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'in billahi min arba." Apabila salah seorang antara kamu bertasyahud, baca tasyahud akhir, maka hendaklah dia memohon kepada Allah Ta'ala supaya dilindungi daripada 4 perkara. Nabi ajar kepada para sahabat dan juga umat dia, bila mana kita ni baca tasyahud, maka kita sunat memohon doa kepada Allah Ta'ala daripada 4 perkara untuk Allah Ta'ala lindung kita. Ya, Allah Ta'ala lindung kita daripada 4 perkara. Apa dia? Fayaqul. Nabi kata membacalah, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini biasa kita baca kan. Sebelum kita bui salat tu, selepas kita baca tasyahud, sunat kita baca doa ni. Terang apa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Apa dia 4 perkara? Pertama kita mintanya Allahumma inni, wahai Allah Ta'ala, inni a'udzubika min azabil qabri, aku minta pelindung daripadamu daripada azab kubur. Pertamanya kita minta lindung daripada azab kubur. Ini azab yang paling awal kita terima bila mana kita berpindah daripada alam biasa nak masuk kepada alam barzakh. Maka permulaannya ialah kalaulah dia ni tak comel, dia kena azab dah di alam kubur. Maka pertama yang kita minta tolong daripada Allah Ta'ala, berlindung daripada azab kubur. Nabi ajar semua, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Pertama. Tempat yang keduanya wa min azabin nar, minta berlindung daripada azab api neraka. Ada orang mungkin dia terlepas daripada azab kubur, akan tetapi mungkin dia kena azab api neraka. Maka kita pun kena minta juga supaya Allah Ta'ala lindung kita daripada kena azab neraka. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya wa min fitnatil mahya wal mamat. Sebelum nak jadi dua-dua tadi, ada fitnah dulu. Nak boleh kena azab ni mesti ada sebab dia. Maka Nabi kata minta berlindunglah daripada fitnah kehidupan dan juga kematian. Fitnah kita hidup di dunia dan juga fitnah mati. Ada orang ni dia termakan dengan fitnah dunia. Dia ko'o nak hidup di dunia. Siapa-siapa dia takut nak mati. Ramah azab ataupun perkara yang Nabi paling takut berlaku kepada umat dia bukan kekufuran. Dalam satu hadis Nabi kata, aku tak takut kepada umat aku ni berlaku kekufuran, akan tetapi aku takut berlaku kepada umat aku di apa dia, iaitu suka kepada dunia dan juga takut nak menghadapi kematian. Sebab apa kita takut mati tu? Sebab kita dah suka ke dunia.
Seolah-olah kita tidak buat bekalan untuk kita mendapat kejayaan di akhirat kelak. Jadi umat akhir zaman ni, benda yang Nabi paling takut ialah dia suka kepada nikmat-nikmat yang ada di dunia. Tak kira lah harta benda, anak pinak, rumah, pakat, kira lah apa segala nikmat dunia tadi tu. Nabi bimbing umat dia pada akhir zaman termakan dan juga hanyut dalam nikmat-nikmat tadi. Bila duk makan benda tadi juga dia akhir rasa takut nak mati. Boleh tanya, orang zaman ni takutlah kau nak mati. Sebab apa takut nak mati tu? Kerana dia tidak ada persiapan untuk dia menghadapi perjalanan di alam akhirat. Kalau nak kira orang zaman dulu, sungguh nak biar boleh mati. Biar mau mati lah, tak sabar nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, tak sabar nak duduk bersama Nabi SAW dalam syurga. Tapi kita lah ni, kalau tanya kalau orang ubi mati nak ke tak? Taubat tak asyik kan? Taubat tak asyik lagi mati. Biar umur 100 dah pun, tak larat nak bangun dah. Orang kena suap makan, tapi kata nak mati ke tak asyik. Sanggup lagi dia sakit gitu. Sebab apa? Kerana dia tahu bahawa kalau dia mati, nescaya dia akan masuk neraka. Sebab dia tak ada amalan, tak ada bekalan. Maka di sini Nabi nak ajar kita, bila mana kita baca tasyahud, maka doa semua kepada Allah Ta'ala supaya kita dapat perlindungan daripada fitnah, kematian dan juga kehidupan tadi. Itu yang ketiga. Dan perkara yang terakhir yang Nabi minta kita berlindung, iaitu wa min fitnatil masihid dajjal. Kita minta berlindung daripada Allah Ta'ala daripada terkena fitnah dajjal. Masih dajjal pada akhir zaman nanti ni. Inilah fitnah yang paling besar, yang paling kita takut. Bagi orang Islam yang tidak kejat keimanan dia, maka fitnah dajjal inilah adalah fitnah yang amat besar. Amat besar sungguh fitnah dajjal, sehingga mana Nabi SAW dalam beberapa hadis, Nabi suruh ketika mana berlaku fitnah dajjal tadi, bahawa kita ikat bini-bini kita, anak-anak tina kita, anak-anak kita jangan tubik rumah. Kerana pada zaman tu orang-orang tina anak-anak kita yang kurang iman ni, yang sungguh nak pergi jumpa dajjal. Maka sebagaimana kita dengar hadis daripada ulang Kedah semalam tu, bahawa al-uzlah fihi salamah. Kita duduk sore tak bercampur gaul dengan orang tu adalah lebih selamat. Orang panggil kita tak tahu apa dia berlaku di dunia. Learning faktor kita ada teknologi yang amat laju ni menyebabkan kita tahu berlaku isu yang ada di dunia. Walau tak kait dengan kita pun. Kalau dulu nak tahu isu gapo ni kena baca surat khabar, dengar radio kan, baru tahu berlaku gini. Tapi law ni mudah, duk dalam handset berlaku di Amerika, berlaku di Britain, berlaku di Saudi, berlaku di Yaman, kita tahu berlaku kisah. Inilah yang menyebabkan cepatnya berlaku fitnah. Lebih-lebih lagi pula zaman lah ni, adanya IG, adanya FB, ramai ada selfie, ramai buat story, nak tunjuk kepada orang kehidupan kita, menyebabkan kita duk tengok story orang tu rasa deki, rasa nak. Contoh-contoh bini kita duk tengok story saya dia, weh habis dia gelemah, tunjuk dalam cerita, dalam story WhatsApp dia pun tunjuk ke lelaki dia orang nuri gelemah. Kita ni lagu mana? Balah pula tu lelaki bini. Sebab apa? Berlakunya fitnah pada akhir zaman. Hak ni tak mari lagi dajjal. Hak ni fitnah akhir zaman baru. Kalau mari dajjal tadi juga, benda yang comel pun nampak jahat, benda yang jahat pun jadi nampak comel. Dajjal ni hebat, fitnah dia besar. Berlakunya kekeringan dan juga kemarau yang besar pada akhir zaman. Bila mari dajjal, dia petik sekali jari yang turun hujan. Nak makan gapo dia bui. Hak ni kalau kita terima lah ni habislah. Terikut dia berlaku. Tak kira tengok Allah ni. Terang kata nak bui bantu mari solori. Berebutlah kita. Terang tengok main tengok ni lah. Jual ikan 10 ekor, berebut nak pergi beli. Hak tu orang panggil baru satu fitnah yang kecil baru. Hamba tak salah lah kalau kata kita memang memerlukan benda tadi tu. Cuma lah ni orang beli tu kat bukan nak pun, badi nak berebut saja. Kata murah pakat gila tu. Gitulah fitnah akhir zaman yang beringat semua. Dan beringat semua
anak-anak kita, bini-bini kita juga semua nak tubik semua akhir zaman. Lelaki, ayah, abang ke adik kena ingat semua, kena jaga orang retin rumah. Adik-adik kita gapo ni sebab boleh berlaku gapo benda lah. Bila tubik rumah tu gak habis benda lah berlakunya. Tengok-tengok gak hilang habis dah. Maruah dia hilang. Tengok-tengok nyawa dia pun boleh terjejah bila mana kita tak jaga ahli keluarga kita pada akhir zaman tadi. Habis itulah dulunya cerita. Itu bila mana kita selesai baca tasyahud, sunat kita berdoa, kemudian kita bagi salam. Kemudian bila kita bagi salam, sunat pula kita baca satu doa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Muaz bin Jabal, sebagaimana kita terima hadis malam itu, iaitu hadisul rahmah, iaitu Nabi ajar kepada Sayyidina Muaz bila mana selesai daripada sembahyang, jangan lupa untuk baca doa ni, iaitu Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semua doa semualah bila lepas wisalah tu, selepas kita istighfar tu, sebelum masuk Allahumma ajirna minan nar tu, kita baca doa tadi, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Waktu doa yang maksud yang memang waris daripada Nabi ajar kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Ada pun perkara-perkara sunat yang lain seperti mana kita berzikir, kita berdoa ramai-ramai. Itu insya-Allah lah kita baca dalam kitab-kitab yang lebih panjang lagi lah daripada ni. Baik, kita masuk kepada fasal yang selanjutnya, iaitu fasal yang ke-33. Dia nak cerita tentang waktu sembahyang. Kita cerita hari itu bahawa salah satu syarat sahnya sembahyang iaitu kita kena tahu masuknya waktu sembahyang. Maka menjadi kewajipan bagi kita kena tahu dulu bahawa kita tahu sembahyang ni ada 5 waktu. Nak sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Maka bila kita nak sembahyang kena tahu dulu apakah tara dia. Tara. Baru kita boleh nak sembahyang. Boleh jadi lah ni mudahlah orang azan kita ada speaker apa kita dengar orang azan. Tapi boleh jadi pada suatu masa elektrik tak ada ke. Lagu mana kita nak tahu jam apa habis ke? Lagu mana kita nak tahu waktu sembahyang? Maka kita kena tahu menggunakan cara yang asal ni. Maka dia cerita sini, faslun awqatus solati khamsun. Bermula segala waktu solat itu 5. Kerana sembahyang ada 5, maka waktu sembahyang pun ada 5 lah. Waktu ni dalam bahasa Arab asalnya ialah satu juzuk daripada masa. Satu bahagian daripada masa kita namakan sebagai waktu. Adapun pada syarak ialah satu bahagian daripada masa yang ada 2 hujung. Dia ada awal, ada akhir. Maka itu dinamakan waktu. Kalau benda yang tak ada awal, tak ada akhir, itu kita tak namakan waktu. Sebab tu kita lah ni dalam sekolah tu kita ada jadual waktu kan. Jadual waktu sekolah. Budak-budak sekolah. Maksudnya dia ada awal, ada akhir. Belum masuk kelas, habis kelas pukul apa. Itu dinamakan waktu. Ada masa ni dia umum. Jadi waktu ni adalah sebahagian daripada masa yang ada awal, ada akhir. Itu pada syarak. Sebab apa kita kata gitu? Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Quran, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sembahyang ini adalah suatu kewajipan ke atas orang-orang mukmin, akan sebagai satu kewajipan yang mawquta, yang ada waktu. Dengan maksud dia ada awal dan juga ada akhir. Dia ada tara dia. Maka bila Allah Ta'ala ayat dah begitu, dan ada satu ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Dalam ayat ni Allah Ta'ala cerita ada 5 waktu bagi sembahyang, iaitu pertamanya iaitu aqimis solat, dirikanlah sembahyang liduluki syamsi. Liduluki syamsi ni nak tunjuk bahawa waktu zuhur dan juga asar. Yang keduanya ghasaqil lail, nak tunjuk waktu maghrib dan juga isyak. Dan yang kedua solatil fajri wa qur'anil fajri, ini untuk waktu subuh. Maka dalam ayat Quran tadi itu mubaham. Dalam kita belajar dalam bahasa Arab, dalam usul fiqh, Allah Ta'ala cerita tentang waktu sembahyang itu dalam keadaan mubaham. Kita tak tahu dia secara mana. Maka datangnya hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan waktu-waktu sembahyang yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya dalam Al-Quran tadi. Maka di sini para ulama ambil hadis-hadis tadi
Dia wak mari tu fasal cerita tentang waktu semaya. Jadi waktu semaya dia kata ada 5 waktu. Yang pertamanya dia kata awwal waqti zuhri zawalus syamsi wa akhiruhu masiru zilli syai'in mithlahu ghairu zilli istiwa'i. Waktu bagi yang sebenar. Dalam kitab kita ni bagi salah. Awqatus salati khamsatun awwal waqti zuhri zawalus syamsi wa akhiruhu masiru zilla syai'i mithlahu ghairu zilli istiwa'i. Yang pertamanya dia kata waktu zuhur itu gelincir matahari dan akhirnya jadi bayang-bayang tiap sesuatu bersamaannya selain bayang istiwa. Tu dia terjemah gitu. Maksudnya waktu zuhur itu, yakni permulaan waktu solat zuhur itu, ialah ketika mana gelincirnya matahari. Kita boleh tengok pergerakan matahari ini berdasarkan ufuk, berdasarkan mata kita ni. Matahari terbit daripada timur, kemudian dia akan bergerak, dia akan tergenal di barat. Jadi bila dia timbul daripada pihak timur, dia naik tadi, maka dia akan ada pergerakan dan menghasilkan bayang. Menghasilkan bayang. Ini kita belajar dalam ilmu falak lah. Biasa orang yang belajar di pesantren Indonesia, dia belajar ni falak-falak. Kita sini yang kurang. Mahat di Kelantan ni kurang dah belajar falak. Kalau dulu di Mahat Muhammadi Lilbani ni, Mahat Merba dulu, alim kabir lah. Tok Peti Haji Noh dulu juga alim sungguh dalam ilmu falak. Orang mengaji Mahat dulu memang alim falak. Dia tengok tahari, dia tengok bulan tu, dia boleh tahu perkara-perkara tentang waktu ni. Jadi bila dia timbul daripada timur, dia akan gerak naik sapalah kepada orang panggil pertengahan dia. Orang panggil alistiwa, iaitu bila mana dia tetap di atas kepala kita. Kita boleh tengok bayar tadi tu gerak, dia akan naik mula-mula kan, panjang. Dia akan panjang bayar tadi. Bila dia naik panjang, kemudian akan jadi kohor pendek. Sapalah tahap matahari itu berada di atas kepala kita, kemungkinannya bukan di atas kepala 100% lah. Dia akan ada sengit sikit. Sebab pergerakan bumi kita ni dia bukan straight kan, dia nyerong sikit. Hanya ada beberapa waktu sahaja matahari memang betul-betul berada di atas kepala kita. Sapalah bayar tadi tu dia statik, dia tak gerak. Mungkin dalam 5 cm ke berapa cm, dia tak panjang, dia tak pendek. Kemudian barulah dia gerak semula jadi kohor panjang. Jadi perubahan daripada dia tak gerak tadi, sapalah dia jadi kohor panjang, itu dinamakan sebagai gelincir matahari. Seolah-olah matahari telah gelincir daripada ufuk timur, dia nak masuk kepada ufuk barat. Maka itu adalah tanda bagi masuknya waktu zuhur. Maka dia kata sini permulaan waktu solat zuhur itu adalah ketika gelincirnya matahari. Dan ia berakhirnya waktu zuhur apabila jadi bayang-bayang setiap sesuatu itu bersamaannya. Bila mana dia kohor panjang, sapalah bayang tadi itu sama panjang dengan objek yang kita kira. Kalaulah kata kita duduk padat, kita letak kayu yang berukuran 5 cm ataupun 100 meter lah, maka bayar tadi akan kohor panjang sapalah jadi 1 meter juga. Barulah masuk, barulah habis waktu zuhur. Baru habis waktu zuhur. Tapi beringat dia kata sini, selain bayang istiwa, iaitu kita lain, yakni kita tak kira daripada panjangnya bayang-bayang istiwa. Apa dia panjang istiwa ni? Iaitu apa cerita tadi, kedudukan tari berada di tengah-tengah langit atas kepala kita, yang mana bayang tadi tu tak gerak. Kalau kata tadi bayang tadi ada 5 cm, maka kalau panjang objek tadi 1 meter, maka kita kena tambah 5 cm tadi. Kita kena tambah juga 5 cm tadi. Jadi nak habisnya waktu zuhur ialah 1 meter 5 cm, barulah habis waktu zuhur. Kita kena kira juga bayar tadi, sebab matahari bukan berada betul-betul atas kepala kita. Kalau kata betul-betul atas kepala dia, jadi tak ada bayar. Jadi tak ada bayar ni dalam setahun berlaku beberapa kali je. Hak ni yang boleh tengok semua.
Selagi yang comelnya bila mana matahari dia berada di atas Kaabah betul-betul kan. Tu biasanya kita nak tengok kiblat, tu pun cara dia juga. Jadi sini cara nak tengoknya, tengok kepada bayar-bayar tadi. Ni nak cerita tentang waktu zuhur ni, waktu zuhur. Cuma bila mana waktu zuhur ni ketika gelincir tari, waktu tu panas sebab tari di atas kepala kita sungguh. Maka timbul satu masalah dalam ilmu fiqh. Adakah boleh kita melewatkan waktu zuhur, nak semaya zuhur? Sebab panas sangat. Kita lah ni wujudlah ada ekam, ada atap masjid kita comel. Ada pun pada zaman Nabi SAW, masjid ni tak ada atap. Kita semaya di atas pasir, dan juga kita ada petara masjid lah. Cuma atap tu tak ada. Boleh jadi guna pelepah tamar. Ataupun bila mana kita berada di tempat-tempat yang memang tidak ada pelepah tamar, menyebabkan semaya tadi tu di tempat yang terbuka. Jadi bila waktu zuhur menyebabkan orang tak boleh nak pergi, sebab waktu panas sangat. Kita lah ni tak ada masalah lah, berada di musim tropika ni, negara yang di Khalid al-Istiwa dah, Khalid Istiwa. Tapi kalau kita berada di negara-negara yang memang panas, contohnya di Arab Saudi, di Yaman, waktu zuhur ni memang panas tu. Terlagi umrah lah musim panas. Setara mana panasnya, hangus kalau pergi semaya zuhur. Jadi ada timbul satu isu, adakah boleh kita menangguhkan solat zuhur ketika mana panas terik tadi tu? Yang mana kalau kita semaya ketika tu boleh menyebabkan terganggu semaya kita dan hilang khusyuk orang yang semaya pada waktu tadi. Maka diceritakan dalam kitab-kitab fiqh, antaranya kitab Muqaddimah Hadramiyah dalam fiqh kita ni banyaklah kitab-kitab yang cerita bahawa sunat apabila panas terik, kita sunat menangguhkan solat zuhur daripada waktu dia yang baru masuk tadi, bila gelincir matahari tadi, lewat sikit sehingga mana waktu tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu sejuk. Jadi bila redup sikit menyebabkan orang boleh nak pergi semaya zuhur, maka ketika tu baru kita semaya zuhur. Kalau pergi biasa pergi negara Arab boleh jadi. Kita biasa kita semaya zuhur tu, bila masuk waktu zuhur orang tak semaya lagi, lambat orang balik. Mungkin setengah jam ataupun sejam lepas tu baru dia balik. Kerana waktu zuhur tu panas tu. Jadi dia pakat pergi semaya tu lewat daripada waktu sekala. Jadi isu dia gitulah hukum dia. Tapi isu tadi bukan berlaku pada hari Jumaat. Adapun hari Jumaat dia tidak ada isu sunat melewatkan waktu zuhur. Kerana waktu Jumaat ni waktu yang dhayiq, waktu yang sempit. Dia waktu yang sempit. Boleh jadi sebab kita nak baca khutbah dan juga orang kena mari ramai ke tempat nak semaya Jumaat, maka tidak timbullah isu nak melewatkan waktu Jumaat. Hanya pada hari-hari yang lain, solat zuhur tadi itu kita boleh nak melewatkan ketika mana berlakunya panas terik yang sangat, kerana boleh menyebabkan hilang khusyuk dan juga terganggu semaya kita. Di situlah dulu baru waktu zuhur. Ada 4 waktu lagi, insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan lah, insya-Allah. Ngelah dalam minggu depan nak masuk boleh puasa dah. Jadi ngelah dalam minggu depannya, insya-Allah kita terahlah sekadar yang mampu. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu datang daripada diri hamba yang kurang ni. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa kita, ibu bapa kita, anak buah kita, saudara mara kita yang telah meninggalkan dunia. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi perlindungan daripada segala bala bencana, fitnah dan juga penyakit yang merebak. Semoga Allah taala panjangkan umur kita dalam keberkatan dan diberi rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Walhamdulillah.